Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subtopik fungsi dan persamaan kuadratik. Ya. Jadi anak-anak murid semua, saya minta bersedia dengan pen dan pensel, juga buku teks. Sebab apa? Nota kita hari ini berdasarkan semua contoh-contoh yang berada dalam buku teks. Jadi yang pertama sekali, kamu dah belajar sebelum ni tentang bentuk persamaan arm ataupun bentuk umum bagi fungsi kuadratik, iaitu fx sama dengan ax kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c. Sebenarnya kalau ikutkan yang sebelum ni, kamu belajar y sama dengan ax kuasa 2 tambahkan dengan bx tambahkan dengan c. So dalam fungsi kuadratik, dalam fungsi kuadratik y ini dinamakan sebagai fx. Nanti bila kamu dah mahir, nanti saya akan ajar cara melukis. Ini paksi y dan paksi x lah. Yang ni paksi x. Kalau ikutkan, biasanya kalau kita melukis graf, di sini adalah paksi y. Tapi dalam fungsi kuadratik, untuk paksi yang mencancang ini dinamakan sebagai fx. Terima dulu, sebab nanti saya akan ajar cara untuk melukis graf fungsi. So yang pertama sekali, kamu melihat kepada nilai a. Mana nilai a ni? Ni adalah nilai a. Nilai a ni akan menentukan bentuk graf. Apa maksudnya? Kita tengok. Semakin kecil nilai a, semakin kecil nilai a, semakin lebar lengkuk graf. Kalau nilai a tu nilainya lebih kecil, lebih kecil, maksudnya nilai yang lebih kecil ni akan mempengaruhi bentuk lengkuk graf tu. Jadi dia akan lebih lebar bentuknya. Kita tengok contohnya. Baik, contoh yang pertama di sini. Kalau kamu perhatikan, caranya mudahnya, jangan keliru. Pertama sekali, jangan tengok fungsi ini lagi. Kamu jangan tengok fungsi ini. Pertama sekali, kamu tengok lengkuk yang mana satu lengkuk yang paling besar. Dan pastinya lengkuk di sini. Lengkuk yang berwarna hijau. Kalau kamu tengok lengkuk yang berwarna hijau ni, fungsinya adalah ini. Ini dia. Ini fungsi lengkuk yang berwarna hijau. Saya tulis A1. Manakala lengkuk yang berwarna purple ni, adalah dinamakan sebagai fungsi bagi gx sama dengan A2x kuasa 2. Saya labelkan ini dengan huruf A2. Jadi maksudnya di sini, kalaulah lengkuk yang paling lebar itu, dia punya nilai A di sini, nilai A di sini lebih kecil daripada nilai A yang di sebelah ni, gx, iaitu A1 lebih kecil daripada A2. Ini graf apa ni? Kalau kamu tengok masa kita dah belajar 1.1b hari tu, ini dinamakan sebagai graf minimum. Ini graf minimum. Apa syarat graf minimum? Kamu kena ingat lagi, nilai A dia mestilah lebih kecil daripada kosong. Salah ni. A dia mesti lebih besar daripada kosong. So abaikan dulu. Ini dinamakan sebagai graf minimum. Graf minimum. Jadi nak ketahui yang mana satu yang lebih lebar, nilai A nya itu adalah kecil, iaitu A1 lebih kecil daripada A2. Baik, cikgu padam dulu, tak nak nampak serabut. Baik, bentuk yang kedua, macam cikgu cakap tadilah. Cikgu akan pastikan graf mana yang paling lebar. Kalau kamu perhatikan, graf yang paling lebar ni yang berwarna hijau, iaitu A1. Manakala graf yang berwarna purple ini dilabelkan dengan A2. Tadi maksudnya apa? Nilai A tu semakin kecil nilai A, semakin lebar. So hijau ni lengkuk yang paling
lebar. Dah mestinya nilai A nya lebih kecil daripada yang warna purple, iaitu A2. Okey, so ini dia punya kedudukan yang boleh kamu ketahui. Okey, nanti tengok contoh yang akan saya bagilah kejap lagi. Okey, so pokoknya di sini, kata kuncinya di sini, kenal pasti siapakah lengkuk yang mempunyai lengkuk yang paling lebar, maka nilai A dia yang paling kecil. Okey, so tu yang pertama, iaitu nilai A menentukan bentuk graf. Okey, so yang kedua, nilai B menentukan paksi simetri. Okey, baik, ini kedudukan B kamu. Okey, kedudukan B kamu, kita nak tentukan paksi simetri. Okey, di sini ada dua keadaan. Kita akan kaji dari segi graf maksimum, kita juga akan kaji dari segi graf minimum. Okey, so yang pertama kita kaji dulu bagi graf minimum. Okey, ni tadilah yang saya sebut nilai A dia lebih besar daripada kosong. Ada 3 situasi untuk graf minimum. Okey, yang pertama, apabila B itu lebih besar daripada kosong, maksudnya B itu nombor yang positif lah. Okey, sekiranya B itu nilai yang positif dekat sini, maka apa terjadi pada paksi simetri itu? Paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Ini contohnya. Okey, ini dia. Okey, so kalaulah nilai B itu lebih besar daripada kosong, iaitu nilai-nilai yang positif, maka paksi simetri berada di sebelah kirinya. Okey, ini paksi simetri. Nampak garisan yang purple ni, yang putus-putus ni, inilah kedudukan paksi simetri bila situasi bagi B yang lebih besar daripada kosong. Okey, baik. Yang kedua, okey, apa terjadi sekiranya nilai B itu yang lebih kecil daripada kosong? Maksud dalam arti kata lain, lebih kecil daripada kosong ni semua nilai-nilai yang negatif pula. Okey, negatif, negatif BX. Okey, kalau kamu jumpa ada nilai negatif B, maka kedudukan paksi simetri itu akan berada di sebelah kanan. Tadi kiri, ini sebelah kanan, dan inilah kedudukan paksi simetri dia yang saya tandakan ni. Okey, baik, dia berlawanan. Kalau nilai B yang positif, maka duduk di sebelah kiri. Kalau nilai B yang negatif, maka dia duduk di sebelah kanan. Okey, ini khas untuk graf minimum, iaitu A yang lebih besar daripada kosong. Cikgu highlightkan di sini, ini untuk graf minimum. Okey, yang mana A itu mesti lebih besar daripada kosong. Okey, so yang seterusnya, yang ketiga lah, bentuk yang ketiga, sekiranya nilai B tersebut berada di nilai yang kosong. Okey, nilai yang kosong, maka paksi simetrinya diwakili oleh paksi Fx ini, iaitu paksi Y. Okey, dia di tengah-tengah lah. Okey, sekali lagi, untuk kes A lebih besar daripada kosong, bagi graf minimum, okey, B yang lebih besar kosong, paksi simetri berada di sebelah kiri. B yang lebih kecil daripada kosong, iaitu nilai-nilai yang negatif, paksi simetri berada di sebelah kanan. Sekiranya nilai B itu sama dengan kosong, dia berada di tengah-tengah, yang mana paksi Y itu mewakili dia punya paksi simetri. Okey, so ini contoh bagi graf minimum. Okey, dia berlawan sikit lah. Baik, yang seterusnya, okey, kita kena kaji juga tentang graf maksimum. Okey, saya ulang, graf maksimum. Okey, graf maksimum nilai A dia, sekejap. Okey, untuk graf maksimum nilai A dia mesti lebih kecil daripada kosong, barulah dia dikatakan sebagai graf itu adalah graf maksimum. Okey, so ni saya kotakkan. Okey, saya kotakkan di sini. Dan yang pertama, apabila B lebih besar daripada kosong, iaitu nilai-nilai yang positif lah. Okey, nilai B kat sini adalah nilai yang positif, maka dia akan berada di sebelah kanan. Okey, ini berbeza dengan graf maksimum. Okey, dia akan ikut. Kalau B itu lebih positif, maka kanan lah paksi simetri dia. Okey, ini dia kat sini. Okey, kalau B itu kurang daripada kosong, maksudnya nilai-nilai itu adalah nilai negatif. Okey, dia duduk di sebelah kiri. Okey, so ini kedudukan paksi simetri dia, duduk sebelah kiri. Okey, so kalau B itu sama dengan kosong, sama je kedudukan dia di tengah-tengah, tetapi bentuknya masam lah.
Kalau tadi B sama kosong, bentuk yang senyum yang mana paksi simetrinya berada pada paksi Y ataupun dinamakan sebagai fx. Okey, begitu juga B sama kosong untuk graf maksimum, dia berada di tengah-tengah. Okey, yang mana paksi Y itu diwakili oleh fx yang dinamakan sebagai paksi simetri dia. Okey, ini contoh, ini bukan contoh lah, ini bagi penerangan graf maksimum. Okey, baik, kita teruskan. Nilai C, okey, nilai C ini dinamakan sebagai pintasan Y. Okey, mudah sahaja. Mana kedudukan C? Ini dia. Okey, ini adalah kedudukan bagi C yang juga dinamakan sebagai pintasan paksi Y. Okey, siapakah pintasan paksi Y itu? Yang diwakili oleh fx. Okey, ni nanti kita kajilah. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Okey, penerangannya. Okey, bagi graf fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah dengan c, nilai c menentukan kedudukan pintasan y bagi suatu graf fungsi kuadratik. Okey, so ini graf bagi maksimum, yang ni graf bagi minimum. Okey, kedua-dua ini kalau kamu perhatikan, ada satu lengkung yang memotong pada paksi fx, iaitu pada paksi y. Okey, kalau kamu tengok ni yang saya bulatkan itu. Okey, tempat yang saya bulatkan tu yang berwarna kuning itu, itulah persilangan ataupun pintasan pada paksi y. Okey, berapa nilainya nanti tengok kepada soalan yang ada lah. Okey, so yang keduanya, kalau dia memotong pada paksi y, maka itu juga dinamakan sebagai pintasan y. Okey, so kita lihat contoh yang pertama. Okey, fungsi kuadratik fx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 3x tambah dengan c melalui titik A seperti di bawah. Iaitu ada dua lah, 0,4 dengan negatif 1,3. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okey, baik, saya nak ingatkan sekali lagi ya anak-anak, fx ni juga dikatakan sebagai paksi y, iaitu y lah. Okey, kalau ikutkan penulisan yang sebelum ni, kamu akan tulis sebagai y sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 3x tambahkan dengan c. Okey, kenapa saya tunjuk ni? Dia penting dekat soalan yang pertama ni dengan soalan kedua. Okey, kalau kamu perhatikan, ini bacaan koordinat. Okey, ini bacaan koordinat. Okey, biasanya koordinat kita akan baca dengan huruf x, kemudian kita akan baca dengan huruf y. Jadi 0 ni adalah nilai bagi x, 4 ni adalah nilai bagi y. Okey, jadi cara penyelesaian dia. Okey, yang pertama 0,4, kita maklum bahawa x itu adalah 0. Ni yang tadi saya cakap lah, kan kita nak baca koordinat, kita akan baca xy. Okey, jadi nilai x tu adalah 0, manakala nilai y itu adalah 4. Maka gantikan nilai tersebut di dalam fungsi. Mana fungsi kita ni? Fungsi saya. Okey, so dinamakan sebagai fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambahkan dengan c. So gantikan dalam fx ini nilai y. Sebab apa? Sebab fx ini adalah paksi y. Okey, 4, yang mana x pula saya gantikan dengan 0. Okey, bila saya gantikan, kamu akan dapat 0 kuasa 2 0 tolak dengan 3 darab 0 0. Okey, so akhirnya nilai C yang saya dapat di sini iaitu sama dengan 4. Okey, oleh itu nilai C adalah 4. Okey, baik, ini jawapan dia. Okey, ini jawapan bagi nilai C yang dinamakan sebagai pintasan Y. Okey, bagus. Baik, ni seterusnya. Okey, baik, saya highlightkan di sini. Nilai x1 negatif 1 ni adalah nilai x, nilai 3 adalah y. Jadi apa yang saya maklum, nilai x1 negatif 1, nilai y adalah 3. Okey, maka gantikan nilai-nilai tersebut ini di dalam fungsi. Fungsi mana? Fungsi yang ni lah, yang kita diberikan dalam soalan tu. Okey, sebab apa? Nak carikan nilai c. Gantikanlah nilai x sama dengan negatif 1. Okey, manakala fx ini kamu gantikan dengan 3. Kamu akan dapat negatif 1 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak dengan 3 darabkan dengan negatif
1 tambahkan dengan C. Okey, kamu permudahkan, kamu akan dapat dalam bentuk ni lah. Okey, 1 tambah 3. Kemudian kamu pindahkan semua ni ke sebelah kiri. So dia jadi negatif 1 tolak 1 tolak 3 sama dengan C, yang akhirnya nilai C itu adalah negatif 5. Sekali lagi saya ulang, nilai C yang kita dapat ini dinamakan sebagai pintasan Y. Okey, oleh itu nilai C adalah negatif 5. Okey, baik. Jelas Okey, nanti tolong salinlah nota-nota ni. Saya akan sertakan soft copy dalam grup, nanti kamu just salin balik lah. Okey, baik. Seterusnya contoh yang kedua. Okey, sebelum kita tengok soalan tu, kita tengok dulu lengkuk ni. Tadi kita dah belajar. Yang ni graf bagi minimum. Okey, graf minimum yang mana A itu mesti lebih besar daripada kosong. Okey, so yang pertama, apa yang saya nak kamu tengok di sini, mana satu lengkuk yang paling lebar. Okey, saya namakan sekejap Yang ni A1, yang ni A2. Okey, so sekarang ni siapakah lengkuk yang paling lebar? Ya, A1 merupakan lengkuk yang paling lebar, manakala A2 adalah lengkuk yang paling kecil lah. Okey, tapi apa yang berlaku di sini, kalaulah lengkuk itu paling lebar, maka nilai A ini, nilai A dia mestilah lebih kecil. Jadi ini yang kita belajar tadi ni. Okey, saya ulang. Lengkuk yang paling lebar, nilai A dia lebih kecil daripada yang di tengah ni. Okey, lengkuk yang satu lagi. Jadi kesimpulannya A1 ini mestilah lebih kecil daripada A2. Okey, kamu tengok A1, okey, mana lengkuk dia? P. Tengok A. A1 dia punya nilai dia adalah P. Okey, manakala A2 ni, kalau kamu tengok ni, nilainya adalah 3. Jadi saya tulis macam ni. Okey, so ini belum lagi jalan penyelesaian yang akhir lah. Okey, kita just dapatkan dulu gambaran bagi bentuk yang kita boleh nampak dulu. Okey, baik. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik, iaitu y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang didukis pada paksi yang sama. Okey, nyatakan julat. Okey, nampak ni nama disebut julat. Okey, nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda, maksudnya penerangan lah kenapa kita boleh dapat jawapan kita macam tu. Baik, penyelesaian dia. So yang pertama, nilai P mestilah lebih kecil daripada nilai 3. Betul lah, nilai P, nampak ni saya buat dah. Nilai P mesti lebih kecil daripada 3 berdasarkan penerangan yang kita ada tadi. Okey, sebab tu kena faham yang tadi dulu baru boleh buat soalan. Okey, oleh kerana bukaan graf GX, mana graf GX yang paling lebar lah, IE1 ni. Okey, adalah lebih lebar berbanding graf fx. Kita dapati bahawa graf tersebut merupakan graf minimum. Ya, ni dia graf minimum. Okey, graf minimum dia ada syarat A itu mesti lebih besar daripada kosong. Okey, yang mana ia dipengaruhi oleh nilai A. Okey, iaitu A itu lebih besar daripada kosong. Berdasarkan graf, nilai P adalah merupakan nilai A. Betul lah, yang ni biasanya kedudukan bagi huruf A. Okey, dan A itu mesti lebih besar daripada kosong. Jadi P juga mesti lebih besar daripada kosong. Okey, so kita ada dua lah. Satu, P yang lebih besar daripada kosong. Satu lagi, P yang lebih kecil daripada 3. So apa boleh saya buat? Saya boleh gabungkan. Okey, P lebih kecil daripada 3. Okey, kosong yang lebih kecil daripada P. Okey, nanti saya akan terperincikan ni, okey, perincikan lebih di dalam kelas nanti, insya-Allah. Okey, mohon bertanya dan ingatkan saya kembalilah untuk menerangkan yang ni. Okey, yang ni melibatkan garis nambur ataupun julat nambur. Okey, baik. Oleh itu nilai P mesti lebih besar daripada kosong. Okey, P mesti lebih besar daripada kosong. Yang ni lah yang saya tulis ni. Okey, jadi saya last kali saya gabungkan mereka ni dan saya akan dapat yang ni. Okey,
iaitu 0 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3. Okey, senang je. Kenapa boleh saya dapat macam ni? Kamu baca macam ni. Kalau P tu lebih besar daripada 0, okey, jadi kalau terbalik, kalau P lebih besar daripada 0, maka 0 mesti lebih kecil daripada P. Tu yang saya boleh dapat yang tu. Okey, yang ni pula, okey, yang ni pula ambil yang daripada P yang lebih kecil daripada 3. Itu secara ringkas dan paling mudah untuk kamu saya jelaskan kepada kamu. Okey. So anak-anak semua, okey, saya harap kamu dah dapat sedikit tentang apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian apa yang saya harapkan kamu lihat kepada buku teks kamu tu. Okey, di buku teks kamu ada 2 soalan yang saya minta kamu buat, iaitu 1.1C, okey, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, insya-Allah nanti kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, yang mana yang tak tahu boleh tanya saya, WhatsApp saya, tunjukkan kerja kamu, apa yang kamu tak faham. Okey, baik, itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.